Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Berikut ini adalah jawapan bagi soalan yang diajukan oleh saudara Mio Muhammad Iqbal. Soalan kedua yang saya tangguh iaitulah berkaitan dengan isteri saudara yang mana saudara dengan isteri telah dikurniakan seorang anak. Bagaimana hubungan anak saya ini dengan mak ayah mertua isteri saya, yakni mak ayah mertua isteri pada pernikahan isteri saudara sebelum ini? Maka jawapan dia anak isteri saudara, yakni anak saudara bersama dengan isteri tidak menjadi mahram kepada ayah dan mak mertua isteri saudara yang lalu. Anak hasil perkahwinan antara saudara dengan isteri saudara tidak menjadi mahram kepada ayah dan mak mertua isteri saudara yang dahulu. Saya harap jelas jawapan ini. Hal ini kerana mahram disebabkan perkahwinan hanya ada 4 berdasarkan ayat Al-Quran, iaitulah yang pertama, isteri kepada bapa, yakni ibu tiri. Ibu tiri kepada seorang lelaki, yakni perempuan yang berkahwin dengan bapa dia, maka wanita tersebut dikira sebagai ibu tiri dia, dan ibu tiri adalah mahram muabbad, mahram selama-lamanya berdasarkan firman Allah, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Jangan kamu berkahwin dengan mana-mana wanita yang telah dikahwini oleh bapa-bapa kamu. Dia merangkumi isteri ayah, yakni mak tiri kita. Demikian juga isteri kepada datuk kita, yakni datuk tiri kita. Itu pertama, mahram disebabkan perkahwinan yang pertama. Yang kedua, zaujah, iaitulah ibu kepada isteri kita, yakni mak mertua kita. Mak mertua kita menjadi mahram dengan kita berkahwin dengan anaknya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatun nisaikum, dan ibu-ibu kepada isteri-isteri kamu. Yang ini menjadi mahram kepada kita, kita tak boleh lagi berkahwin dengan mereka. Termasuk dalam kategori ibu kepada isteri adalah nenek kepada isteri kita. Kerana ibu dan nenek termasuk di dalam ungkapan ummahat, ibu-ibu kepada isteri kita. Itu yang kedua, golongan yang menjadi mahram kepada kita disebabkan perkahwinan. Manakala yang ketiga adalah ar-rabibah, iaitulah anak tiri kita, yakni anak kepada isteri kita yang dilahirkan ketika perkahwinannya yang awal ataupun perkahwinannya yang selepas yang akan datang. Wanita-wanita yang kita pernah mengahwini mereka dan bersama dengan mereka, maka anak yang dilahirkan oleh wanita tersebut, sama ada sebelum berkahwin dengan kita ataupun selepas berkahwin dengan kita, maka kesemuanya dikira sebagai anak tiri kepada kita dan mahram selama-lamanya. Itu kumpulan yang ketiga berdasarkan anak tiri ini menjadi mahram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin, iaitulah yang bermaksud dan anak-anak tiri kamu yang duduk bersama dengan kamu dari isteri-isteri kamu yang telah pun kamu bersama dengan mereka. Itu mahram disebabkan perkahwinan yang ketiga. Kumpulan yang ketiga menjadi mahram disebabkan perkahwinan. Adapun kumpulan yang keempat menjadi mahram disebabkan perkahwinan, iaitulah zaujatul ibn, isteri kepada anak, yakni menantu kita, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, yakni isteri-isteri kepada anak-anak kamu semua dari tulang sulbi kamu, yakni dari keturunan kita. Anak lelaki kita berkahwin dengan seorang perempuan, yakni menantu kita lah. Menantu kita itu menjadi mahram kepada kita. Kita tidak boleh berkahwin dengan menantu kita. Demikian juga isteri kepada cucu-cucu lelaki kita juga tidak boleh berkahwin dengan kita, disebabkan mereka semua termasuk dalam kumpulan wa halailu abnaikum, isteri-isteri anak-anak kita, kerana cucu itu termasuk dalam kumpulan anak. Ini empat kumpulan yang menjadi mahram disebabkan musaharah ataupun disebabkan perkahwinan. Di dalam ayat yang berikutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kumpulan wanita yang diharamkan berkahwin,
Antaranya 4 golongan yang saya sebutkan tadi disebabkan menjadi mahram disebabkan perkahwinan. Di dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan kepada kamu semua selain daripada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat sebelumnya. Maka ini menunjukkan anak kepada ataupun anak Tuan Mio hasil perkahwinan dengan isteri puan tidak menjadi mahram kepada bekas bapa mertua dan mak mertua isteri puan, isteri Encik Mio. Tidak menjadi mahram di antara mereka. Wallahu a'lam.